وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Jadi wa qadimna ila ma amilu, dan kami qadim ni maknanya kalau kaki kita ni tumit ni kita panggil qadama, qadama ni. Dua tumit kita ni sebab dia berdiri tu tegak kan. Itu qadam. Qadim ni juga makna dia sesuatu yang di presentkan kat depan. Present diletakkan untuk nampak. Jadi Allah membentangkan apa? Ila ma amilu. Apa yang mereka buat, kerja-kerja mereka, amal mereka, solat mereka, semua benda Allah bentangkan depan mata. Min amalin, daripada setiap amal. Ni setiap amal, maknanya daripada sekecil zarah sampai sebesar-besarnya Allah bentangkan depan mata semua. Jadi dalam hadis Nabi ada nanti orang tu dia beramal sebesar mana amalan dia, sampai banyak gunung Tihamah tu punya banyak amalan. Maknanya sepatutnya dapat apa kan, modal besar ni. Tiba-tiba apa jadi? Faja'alnahu haba'an mansura. Semua yang dia nampak lebat tadi tu jadi habuk je. Depan mata dia tiba-tiba berubah jadi apa? Habuk. Ingat amalan ni nanti mula bentang, lepas tu kena timbang. Nak timbang, tak sempat timbang, hilang jadi habuk, debu. Kami jadikan amalan dia depan mata dia macam debu. Ni apa? Orang beramal tanpa ilmu. Ayat ni takut ke kita? Seronok ya, betul, malah belajar. Ya, nak solat, tapi Quran tak nak baca faham. Sedangkan solat nak baca Quran, nak bagi faham. Kan? Jadi kita bimbang ini sebab itulah kekuatan solat adalah pada apa dia? Pada peringatan Allah tu. Wala zikrullahi akbar, Allah sebut dalam ayat yang lain. Jadi ini satu ancaman Allah kepada orang-orang yang mengabaikan kepentingan kualiti ibadah yang sebenar dengan ilmu dia. Sebab itu dalam hadis lain, dalam surah lain, cuba tengok surah 18. Surah 18 ayat yang ke-103. Ni. Juga Allah ni cerita pasal amalan ni. Maknanya bukan orang semua cinta nak buat amal, semua nak praktik. Tapi masalahnya amal bukan pada ini saja, bukan pada buat tu, tapi pada dia punya keikhlasan ilmu dia, kefahaman dia dalam dia buat benda tu, amalan. Itu apa? Ilmu. Sebab tu ni kita kata kewajipan ilmu ni, sebab ilmu lah yang akan menjadikan seorang nanti ke akhirat ni bahagia ke celaka. Dalam surah ini kita baca ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Jadi oleh kerana besarnya pentingnya ilmu, berita tentang ni, dan pentingnya Allah nak ingatkan ada orang nanti amalan dia rupanya macam debu tadi tu, tak ada apa-apa nilai, maka Allah kata kepada dalam ayat ni, siap Allah nak bagi berita besar. Allah kata secara khusus ayat ni khas untuk amalan yang disangka amalan, rupanya tak ada nilai. Ni yang mention cerita ni. Asyik. Jadi Allah kata apa? Kul ya Muhammad ya Rasul. Jadi bila jumpa dalam Quran, kul ni maknanya apa? Ayat ni lebih kuat daripada biasa. Allah suruh Nabi, wahai Rasulullah ni, kau bagi tahu kat umatmu wahyu benda ni, berita ni. Apa dia? Hal nunabbi. Nabi ni apa? Ada satu surah dalam Quran nama dia An-Naba. Maksudnya apa? An-Naba bukan berita macam khabar, cerita biasa, cerita sembang-sembang, bukan. Ni macam kita tengok berita cerita yang sifat dia penting. Maukah kami beritakan kat kamu bil akhsarina a'mala, amalan yang paling rugi. Orang yang buat amalan, dan itulah orang yang paling rugi sekali. Lebih rugi daripada orang yang tak buat amal. Kita nak gambar macam tu. Kalau orang tu tak ada amalan, dia memang buat maksiat, dia pun dah maklum dah kan. Okeylah sikit kesedihan dia tu, dia tak ada, sebab dia pun dah tahu dah keputusan dia macam mana. Kan? Tapi ni orang tu beria buat amalan. Tiba-tiba yang diharapkan dapat faedah, tak dapat faedah. Mana lagi kesian? Orang yang memang dah tahu dia memang leka,
dengan orang yang beria-ria buat tapi tak dapat apa-apa? Mana lagi kesian? Sebab tu ni jadi berita penting. Kan? Beria-ria buat, rupanya tak ada apa-apa. Ini satu ancaman Allah. Allah kata, tadi ayat tadi jadi debu kan? Berbanding dengan orang yang memang balik tu kosong, tak ada apa. Dia nak memang dah maklum lah pun. Memang dia rasa sedih lah. Tapi tak sama kesedihan dia macam orang yang beria buat sesuatu tapi tak dapat apa-apa juga. Memang sangat-sangat bahaya. Sebab itu Allah ingatkan secara khusus ayat ni. Dan ni surah yang mana Nabi juga suruh baca kan, 10 ayat akhir awal ni. Ni fitnah akhir zaman nanti. Ramai manusia akan tertipu dengan amalan dia macam ni. Jadi siapakah mereka ni? Kita baca ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi sekarang ni ciri-ciri orang yang akan jadi orang yang akhsar, paling rugi. Dalam kalimah Arab kalau jumpa akhsar macam ni, contohlah kan, kita kata ni surah apa tadi? 18 ayat 103 hingga kita nak baca 106. Akhsar ni sama macam kita kata yang biasa kita sebut ni, afdal. Kalau dia fadlun, fadlun ni maknanya apa? Lebihan. Lebih. Fadlun ni ada lebih. Bila sebut afdal, maknanya lebih utama. Lebih daripada ni lagi biasa. Jadi contohnya soghir. Soghir apa? Kecil kan? Kecil. Ini bukan lebih lah, kita kata afdal ni, fadlun ni apa? Keutamaan lah. Utama. Kelebihan ataupun keutamaan lah. Sebab nak tambah perkataan lebih ni. Jadi lebih utama. Kecil. Kalau tambah hamzah depan, jadi apa? Lebih kecil. Ataupun juga dia mewujudkan perbandingan. Dia boleh dua. Satu, untuk tujuannya perbandingan. Kalau dia ada sesuatu dengan sesuatu yang lain, bila ada benda nak dibandingkan, kita kata dia lebih. Tapi macam ayat ni, dia tak ada benda nak banding. Maknanya kita kata dia apa? Paling. Faham maknanya yang ataupun perbandingan ataupun keutamaan lah. Keutamaan paling. Tengoklah konteks ayat tu. Kalau ada dua perbandingan di antara dia dengan dia, kan? Kita kata lebih. Tapi kalau tak ada macam ni, nak apa dia? Siapa orang yang paling rugi dengan yang lain? Tak ada. Maknanya ni paling rugi ya. Kita kata jamak apa? Paling rugi. Jadi kalau rugi, khosir. Khosir kan? Ataupun khusrun. Kalau paling rugi, tambah apa depan? Hamzah depan. Jadi punya apa? Akhsar. Paling rugi. Macam tu je, nampak hamzah depan. Jadi tu maknanya paling, ni orang yang paling rugi. Dan orang yang paling rugi ni sikit ke banyak? Maknanya ramai. Allah guna perkataan apa ni? Ada yanun ni. Dah belajar kaedah 2 dah buat cikgu. Kaedah 2 apa? Al-alamina. Kan? Al-alamina. Sekalian para orang-orang. Menunjukkan ramai kan? Ramai. Jadi kat sini ada tak yanun? Ni. Maknanya orang yang banyak macam ni lebih ramai daripada orang yang tak rugi. Memang semua majoritinya rugi. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang sikit tu yang untung. Doalah pada Allah sebab maknanya ramainya manusia akan jadi orang yang paling rugi ni, orang yang macam ni. Akhsarina maknanya orang-orang yang rugi, paling rugi ramai jumlahnya. Baik. Dan sifat amalan yang dia buat tu, dia buat banyak amalan ke sikit? Kalau buat amalan sikit, lepas tu kecundang kan, tak diterima, okey sikit kan. Ini amalan dia sangat banyak, tapi tak ada nilai langsung. Lagi rasa sedih tak?
paling sedih. Jadi 3 level lah. Satu, orang tu memang balik dalam keadaan apa? Tak buat apa-apa langsung persediaan. So dia memang rugilah. Dia pun sedih tapi taklah sedih sampai macam orang yang kedua. Yang kedua ni dia buat amalan dan dia tahu amalan dia pun sikit je, dia buat pun biasa-biasa je. Dan dia pun rugi juga, amalan dia tak terima. Yang ketiga pula apa? Beria-ria buat dan sangat banyak buat tapi juga tak terima. Antara 3 mana paling sedih? Yang ketiga paling sedih. Apa punca? Punca dia ni. Buat amal tanpa ilmu. Sebab tu kata Imam Umar Abdul Aziz, kata apa? Orang yang beramal tanpa ilmu ni, dia lebih banyak buat kerosakan daripada buat kebaikan. Lebih banyak fasad daripada kebaikan. Tapi dia perasan macam baik. Sebab dia amal tanpa ilmu. Sebab tu Nabi amalan ni sifat dia apa? Sifat amalan ni kita kena buat. Amalan dia pertama, satu, konsisten. Dia nak konsisten. Sifat Islam ni, agama ni. Dan tepat, benar. Dan apa dia? Tidak. Dan dia sifat dia walau sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini ada dalam hadis. Tiga syarat ni. Amalan Islam dia konsisten. Dia benar sebenarnya. Benar dulu. Dia benar dan dia konsisten walaupun dia sikit. Tak gulu. Okey. Baik. Kita tengok ayat yang setempat ni. Kita baca. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Jadi siapakah orang ini? Iaitu orang yang telah sia-sia dia punya usaha keras. Sa'yu ni maknanya tangkas. Sa'a ni maknanya dia agresif buat. Okey. Perkataan sa'a ni apa kata dia? Dia buat dalam keadaan dia agresif. Sebab tu kalau dalam Nabi Musa ketika ular dia tu kan, Allah suruh dia campak tongkat tu. Ular dia Allah kata apa? Allah kata hayatan tas'a. Ular tu sifat dia besar, dia agresif. Dia bukan ular malas tu. Sebab tu Nabi Musa takut lari sebab ular dia agresif. Sa'an macam ni. Dia buat amalan tu sungguh-sungguh sangat agresif dia buat. Beria-ria buat. Okey. Ni ayat ni. Jadi tapi diberi Allah kata dalla, sesat. Amalan dia rupanya sesat. Pertama sesat dalaman. Apa dia batin dia buat bukan sebab Allah. Dia tak kenal Tuhan dia siapa. Dia buat tu sebab agama suruh buat, dia ikut-ikut saja. Dia buat tak ada ilmu. Sebagai adat. Sebagai satu melepas beban dia. Itu je. Dah ini memang tanggungjawab saya solat. Tak. Macam tu. Dia buat sebab lepas beban, sebab ikut syarat dia mesti buat. Tanpa ada perasaan yang lebih. Sebab tu Nabi kata imanan wahtisaban. Nak buat benda mesti ada iman dan ihtisab. Mesti jelas nak buat apa. Jadi telah sia-sia segala usaha keras dia di dunia ni. Tapi dia sangka apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan dia mengira, dia sangkakan bahawasanya mereka ni dah buat menghasilkan sebaik-baik. Sun'a ni maksud dia apa? Best Produk yang terbaik. Iaitu produk yang dah terhasil. Jadi dia rasa dia dah dapat buat yang terbaik. Sun'a ni maknanya hasil produk yang dah siap. Dah terbentuk, dah keluar dah hasil. Allah sebut perkataan sun'a, dia tak sebut amalan. Kan? Annahum yuhsinuna amalan tak. Sedangkan tadi mula-mula konteks pertama cerita pasal amalan dah. Ya, amalan dia rasa okey, saya dah berjaya dapat, dia perasan dapat. Dia rasa dia sangat. Jadi ini Allah kata apa? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Ini sifat ini adalah orang yang sebenarnya dia memang buat amalan banyak tapi dia tak ada ilmu. Dia tolak apa? Ilmu Allah, iaitu ayat Tuhan mereka. Mereka inilah orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat rabbihim. Ayat-ayat Allah ni apa? Ayat-ayat Allah ada berapa? Apa pertama? Ni asas-asas penting ni. Saya kalau ajar ketika ulang je buka rajah ni. Basic. Bila sebut ayat Allah maknanya ayat Allah mesti ada berapa? Ayat. Senang ingat je ni. Lepas ni saya tanya lagi dia boleh jawab dah ni. Ayat ni maksud dia alamat.
tanda kekuasaan Allah, tanda kewujudan Allah, tanda esanya Allah. Ayat. Dan tandanya sifatnya ayat banyak. Segala sudut kita boleh cari. Ini adalah tanda esanya Allah. Sama ada kat diri kita ataupun kan di luar kita. Jadi ada dua cara, dua bentuk ayat Allah dalam dunia ni, dalam kehidupan kita. Satu nama dia apa? Apa dia? Quraniyah. Kedua kauniyah. Ni dua. Ada dalam istilah yang lain juga kadang-kadang. Quraniyah maksudnya apa? Apa kena buat dengan ayat Quraniyah? Tadabbur. Baca dengan cara apa? Tadabbur. Apa boleh kena buat dengan ayat jangan yang bersifat kauniyah? Kauniyah ni maksudnya khalqiyah, dalam bentuk peristiwa ataupun ciptaan yang kita boleh nampak dengan mata. Apa dia? Tafakkur, fikir. Okey, mana ayat yang menjadi primary? Primary mana? Quraniyah. Secondary mana? Ni. Tujuan secondary ni untuk melengkapkan apa? Primary ni. Okey? Jadi ayat Quraniyah ni yang ditolak dalam ayat ni. Okey? Mereka ingkar dengan Quran ni, tak mahu ambil tahu tentangnya. Inilah sumber ilmu mereka supaya buat amal dengan baik tadi. Ni dua ayat ni. Jadi bentuk Quraniyah dalam bentuk hanya boleh dapat dengan cara apa ni? Ni boleh dapat dengan cara apa? Belajar. Ni Allah kata usaha ini dia perlu ditekuni dengan kaedah 3 ayat 79 tu. Surah 3 ayat 79. Tu buka ajak surah 3 ayat 79. 3:79. Saya highlightkan ayatnya yang ni. Ni pun kena didoktrinkan. Jadi saya akan ulang selalu ni. Konsep Quran ni sama macam konsep kita belajar tak? Cikgu dan kelas dia ulang-ulang benda yang sama sebab nak doktrin murid dia supaya melekat. Begitu juga bila kita belajar Quran, lagi-lagilah kena ulang banyak kali untuk mendoktrin kita supaya melekat benda ni. Ini yang kita kena pegang ni. Jadi Allah kata apa dalam ayat ni? Perintah dia. Kita baca daripada ayat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kunu rabbaniyin apa? Kunu kun. Jadilah. Kunu jadilah ramai kamu semua. Kamu Allah perintah untuk kita berusaha jadi benda ni. Jadi kelompok ini yang dinisbahkan dengan nama Allah Rabb. Jadi jadilah kamu apa? Rabbani ni nama siapa? Nama Allah dari sudut perbuatan dia kepada kita. Yang melimpah-limpah rahmat dia turunkan kita. Yang mengembangkan kita, atur hidup kita. Itulah Rabb. Dan perkataan ni dia istimewa ni. Contohnya kalau orang tu kelompok Islam yang ramai dan dia telah menjadi sinonim benda tu, nampak aja gaya ni dah tahu dah ada bentuk dah. Faham? Oh ini Islam. Apa jadi kita panggil apa? Dia nama dia nisbah dalam bahasa Arab tu, betul tak? Kan? Nisbah kan? Islami. Tambah ya belakang kan? Islamiyun. Okey? Faham? Contohnya Islami. Nampak? Ni ni. Okey, ni nama dia nisbah ni dalam ni. Sekarang apa? Dia maknanya dah satu kelompok yang dah telah mainstream benda tu. Kelompok yang telah pun memang sifat-sifat melekat dalam tu semua. Okey? Jadi kalau macam Rabbah,
Asalnya Rob tadi, Rob yang mengembangkan, yang menumbuhkan Rob ni. Jadi Robban asalnya, Robban. Tapi bila ni dia nak Allah disebut dinisbahkan dengan apa? Dia letakkan ni ya ni. Robba ni. Robba ni. Maksudnya apa? Begitu sinonim dengan tarbiyah Rob dia. Begitu melekat sifatnya dengan Robnya. Faham? Apa Rob dia suka, dia tahu dan dia pun suka. Apa Rob dia benci, dia tahu dan dia pun benci. Sama je. Sifat dia serupa je. Sebab dah terlalu melekat tu, maka diletakkan apa? Ya ni nisbah. Dia ni memang betul. Mirip dia ni. Sama. Sampai kan melekat betul-betul dah. Tu nama dia nisbah tu. Ni fungsi ni. Ya ni. Macam mana nak jadi umat yang macam tu? Macam mana kita nak jadi umat yang macam tu? Begitu kenal dengan Tuhan ni kan sampai macam tu maknanya. Kalau orang tu anak mak dia. Kan? Makan, orang tengok yang seiras sekilas ikan apa tu kan. Nampak ingatkan mak dia. Sama betul macam mak dia. Cakap macam mak dia, pakai pakaian macam mak dia. Mak dia suka colour tu, dia pun suka colour tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab terlalu mulazamah dengan mak lah. Melekat dengan mak je kan. Sampai jadi macam mak dia juga. Maknanya ni betul-betul anak mak sungguh. Kita pula maknanya betul-betul jadi anak Rob apa? Hamba Rob sungguh. Macam mana nak jadi? Kalau Quran pun tak tahu, Nabi cakap pun dia tak tahu apa. Boleh jadi ke? Cuba fikirkan. Ni. Dan kelompok ni Allah nak ramai. Jadi dia letak apa? Jamak. Rabbaniyina. Jadi dia terlalu disibukkan dengan apa-apa saja yang berkaitan dengan Rabbnya, maka dia pun jadi macam itulah dia, melekatlah dia. Tapi kalau kita disibukkan oleh dengan apa? Apa-apa yang dia jadikan oleh dunianya kan, dunia, maka dia jadi anak dunia. Ni macam kata Ali radhiyallahu anhu. Ali kata apa? Kun abna'il akhirah. Jadilah kamu anak akhir. Jangan la takun abna'id dunia. Jangan kamu jadi anak-anak dunia. Faham? Anak ni macam anak itik kan? Anak ni dia akan ikut ibu dia. Kalau kita jadikan dunia ni mak kita, maka itulah kita. Jadikan akhirat tu ibu kita, kita akan ikut apa kata akhirat. Macam mana nak tahu ibu induk dia? Ummul kitab ni. Ni, Quran lah. Inilah ibunya. Untuk kita jadi anak akhirat. Tapi kalau tak tahu Quran, macam mana nak jadi anak akhirat ni? Inilah satu sumber yang cerita tentang akhirat sebenar-benarnya. Quran ni. Cuba fikirkan. Ini banyak ayat ni kita dah lama baca kan, tapi saya nak kupas lagi dalam, makin lama kita jumpa lagi dalam, kita nak kupas betul-betul. Inilah Rabbaniyin. Sampai Allah nisbahkan dan Allah dah jamakkan. Jadilah kamu golongan Rabbani ramai yang beruntung ni. Apa jalan nak jadi golongan ni? Macam mana kita nak jadi ni? Tips dia dua je. Apa dia? Cuba baca selepas tu apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Pertama, wa bima kuntum tadrusunal kitab. Jadi kitab ni dia dua kat sini sebenarnya, tapi dia sebut satu sebab dia ada ataf ni. Maknanya apa usaha kita? Usaha mengajar kitab Allah, Quran, dan usaha belajar Quran. Dan usaha ni adalah senantiasa. Sentiasa. Saya suka ingatkan, dia umpama kita kat sekolah, kita belajar, saya nak ambil bidang ni. Sebenarnya kita dah tahu dah goal kita. Saya nak jadi arkitek. Saya nak jadi doktor. Saya kan bidang kimia ke fizik ke apa ke. Tapi satu benda ni siapa-siapa pun tak kira lah kamu nak bidang apa, aku tak peduli. Yang ni kamu mesti lulus. Apa dia? Bahasa Melayu. Saya bukan nak ambil sastra, tapi ni kena lulus bahasa Melayu. Sebab syarat wajib lulus. Sebab apa? Sebab dia orang Melayu. Kan? Asas dia bahasa kita tu, orang Melayu. Teras. Jadi ada teras, ada elektif. Kan? Elektif tu pilihan lah. Ikut kos dia nak ambil, dia nak jadi apa, masuk bidang apa. Okey, sekarang ni, ini cerita dunia. Kita boleh fikir kan, oh logik. Sekarang ni, akhirat macam mana pula? Boleh tak kita gunakan miqyas ini, neraca ni, untuk pertimbangan kita yang lebih besar, itu akhirat? Pernah tak guna? Ni rugi tak guna. Dunia kita pandai, akhirat tak pandai pula. Akhirat ada elektif tak? Teras dia apa? Teras kita? Quran. Quran ni subjek teras. Sebab apa? Sebab title kita Muslim. Kan?
Tapi hari ni dia dah jadi, nama dia apa? Sekular ni, dia pisahkan. Jadi, dia rasa Quran ni macam, oh ini bukan bidang saya, dia boleh pilih. Sebab tu hari ni, walaupun Muslim, baca Quran pun ada yang tak boleh. Apatah lagi kepada kefahaman. Ditinggalkan langsung. Adakah ini sebenarnya tak? Ni sama macam kita boleh fikir untuk timbangan dunia, sekarang kita bawa ke akhirat. Subjek yang wajib semua sepatutnya kurang-kurang yang lulus faham, surah Fatihah je cukup lah. Apa dia? Sebagai Muslim tadi. Itulah dia, Al-Quran ni. Trust dia. Ini wajib. Sebab tu kita kata, inilah ilmu wajib. Kalau orang tu tak reti benda lain pun lah kan. Dah memang, tapi dia reti ini pun Alhamdulillah lah, dia boleh selamat peluang dia. Tapi kalau orang tu macam-macam reti, tapi yang ini takut peluang dia nak selamat nanti gelap. Fikirkan, itu. Sebab ni terah kita. Kenapa kamu wajib lulus Quran? Sebab saya Muslim. Nama Muslim tu terbit daripada wahyu ni lah. Kalau tidak, tak ada kita ni tak tahu apa itu Muslim. Kalau Quran ni tak sampai kita, Islam tak ada kita, mana Muslimnya kita? Tak. Kan? Jadi hari ni jadi benda kita tak boleh timbang pula. Tak faham Quran kita rasa macam tak ada masalah. Tapi tadi tak faham yang tu, kan? Sedangkan subjek elektif je kadang-kadang rasa macam dunia ni dah gelap bagi dia. Begitulah manusia ni. Dia lupa, dia salah timbang neraca yang telah silap lama dah. Dan dia jadi macam adat neraca tu. Dia pegang sungguh-sungguh neraca ni. Kita nak cabut habis pertimbangan macam ni. Kat sinilah. Sebab itulah, ini adalah subjek yang tak ada siapa pun boleh tinggal walaupun dia pergi bidang mana pun. Kan? Bidang mana pun dia doktor ke, dia apa ke, kan? Tapi, title lain tu akan tercabut satu masa nanti. Tapi title Muslim cabut tak? Tak. Ini teras. Sebab tu dia kena tahu ini. Tak tahu lain tak apalah. Quran wajib tahu. Tapi dia tinggal pula. Beria-ria dia ambil yang lain tu. Sedangkan itu elektif lah kalau ikutkan. Jadi macam mana sibuk pun kita dengan apa yang kita telah ni, bukanlah bermanfaat lah semua tu. Tapi yang paling besar sekali apa dah? Ini jangan tinggal. Sebab apa? Inilah dia punya link utama kita nak capai matlamat akhirat sebenarnya. Dan apa yang kita buat nanti-nanti sebagai bidang kita tu barulah jadi faedah besar. Faham Orang ni dia engineer, kan? Tapi kalau dia tak tahu ni, apa dia? Dia berhenti kat situ je. Ni jadi amalan tadi. Dia buat sun'ah tadi tu. Tapi rupanya tak dapat apa-apa. Tapi bila ada ini, bidang dia tu dia gunakan atas teras ini, apa dia jadi? Kembang lagi besar, lagi banyak manfaat dia keluar dapat. Jangan bangga je dengan engineer. Tapi apa? Bukan engineer dengan teras Quran. Rugilah. Nampak hebat kat dunia boleh dapat kaya. Ya. Tapi semua nanti akan tinggal mati je. Tengok nanti nilai kat sana macam mana. Jangan cepat bangga. Itu kita kena tengok. Jadi, ini terah utama sebagai Muslim. Lainlah bukan Muslim, tak apa dah ikut kamu nak buat apa pun. Tapi kita ni Muslim dan mengaku pula kalau tu cakap bukan, marah. Kan? Jadi kita kena akul lah benda ni. Saya kena buat benda ni. Saya wajib tahu Quran sekurang-kurangnya. Tak kira saya ni sibuk benda apa pun, sibuk macam mana pun, saya kena sibukkan juga ambil masa untuk dapatkan Quran. Dapatkan. Itu sepatutnya kena ada dalam jiwa orang yang nama dia Muslim, yang dia cinta betul-betul. Title dia tu. Okey. Sebab tu Nabi SAW cakap dalam ayat ni dua usaha kita. Apa dia? Mengajar dan belajar. Okey. Saya nak, sebenarnya ni hadis yang penting ni, tapi hari ni itulah dia. Kita nak kena bagi tekan lagi ni. Dalam ayat ni, dalam hadis ni Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu adalah fardu, iaitu apa? Ilmu yang datang daripada Rasulullah ni. Ilmu yang boleh memberi manfaat di dunia dan akhirat. Jadi Nabi kata wajib ke atas setiap yang bergelar Muslim. Mahalnya Muslim ni sebab ilmunya. Okey? Baik. Jadi sekarang ni kita nak kena tahulah pula ilmu tu. Kita dah tahu ilmu ni penting. Quran ni. Kita kena tahu, saya di sini ada buat nota 7 ciri. Kalau kita dapat penuhi 7 ni, insya-Allah ilmu inilah yang benar-benar manfaat yang kita bawa bekal nanti. 7 ciri ilmu yang bermanfaat. Berdasarkan hadis yang Nabi sendiri minta. Kita dah tahu dah ilmu penting, tapi sekarang ni kita nak tahu yang lebih penting adalah bermanfaat atau tidak. Itu kita kena tahu. Dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, ini kita dah bincang dah yang lepas, 3 perkara lah. Kenapa pentingnya sampai Nabi suruh doa minta ilmu manfaat.
Nabi kata dalam doa ni apa? Salullaha ilman nafi'an. Perintah Nabi. Mintalah pada Allah ilmu yang bermanfaat. Mintalah pada Allah. Wa ta'awazu billahi min ilmin la yanfa'. Dan kamu mohonlah perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Seolah macam maknanya benda ni apa? Bila sampai ada perintah Nabi yang khusus. Dalam ayat ni Nabi suruh minta dan Nabi suruh minta lindung. Seolah kita selalunya kalau Allah suruh minta lindung daripada apa? Fitnah Dajjal. Daripada syaitan, sebab ni benda besar. Rupa-rupanya ilmu yang tak manfaat juga seolah besar macam fitnah Dajjal juga. Bahaya, berbahaya. Itu cerita dia. Sebab dia ni memang akan beri kesan nanti yang besar. Seolah sama taraf macam kita selalu minta perlindungan apa daripada fitnah Dajjal kan. Ya, samalah yang macam ni. Baik, jadi ni perintah daripada Nabi SAW dan banyak doa-doa Nabi yang kita baca awal tadi juga. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma kan. Doa tu. Dalam hadis yang lain ni kita doa yang ni lepas selalunya subuh, solat subuh. Lepas tu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan tinggal, Nabi tak pernah tinggal yang ni. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa-doa tentang ilmu ni. Jadi kita fokus ilman nafi'an ni. Baik, sekarang kita nak tahu tentang 7 ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang hak. Ilmu yang benar. Hak ni maksudnya asyai'u thabit, sesuatu yang tetap, sentiasa relevan, sentiasa berguna pakai, berguna sepanjang zaman. Walaupun dah berubah macam mana pun generasi tu, ilmu ni sama saja. Itu al-haq. Iaitu apa dia? Akidah. Cuba tengok surah 47 ayat 19. Iaitu akidah, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu. Inilah kewajipan kita belajar tu, ilmu ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Jadi ada 3 part kat sini kita boleh bagikan ni, A, B, C ya. Pertama, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini adalah ilmu. Ilmu teras kepada semua benda. Jadi daripada ayat ni Imam Bukhari, ayat ni diletakkan pada bab al-ilmu qabla qaulu wal amal. Imam Bukhari buat tajuk ayat ni ilmu dulu sebelum nak cakap dan nak buat. Qabla qaul wal amal. Al-ilm qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum bercakap dan berbuat. Penting. Sebab apa? Macam mana seorang tu nak cakap dan cakap tu dapat pahala, dan seorang tu nak buat amalan dan amalan tu dapat pahala. Sebab apa? Sebab ilmu je. Punca kerosakan daripada lisan dan perbuatan dia sebab jahil tadi. Sebab tu ilmu sebelum bercakap dan berbuat sesuatu. Jadi Allah kat perintah ni perintah Allah. Tadi perintah Rasul, mintalah ilmu bermanfaat, dan Allah kata inilah ilmunya. Apa dia? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, belajarlah kamu sampai kamu betul-betul jelas, pandai kamu, semua yang kamu buat ni kamu jelas siapa Tuhan kamu ni. Lillah semuanya. Kita boleh beri semua yang kita buat untuk dia.
Selagi mana ada itu belum berilmu lagi tu. Jadi ketahuilah kamu, belajarlah sampai kamu, maksudnya juga apa ni? Bukan untuk individu. Belajarlah kamu dan juga keluarga kamu dan juga anak cucu kamu dan generasi kamu. Ini jadikan ini satu apa? Rutin kewajipan kamu semua. Apa dia? Sampai kamu jelas dan kamu kukuhkan annahu la ilaha illallah. Jadi dalam ayat ni ada banyak elemen sebenarnya ni. Nampak je simple. Sampai kamu jelas sesungguhnya apa? La ilaha. Jadi kat sini konsep agama kita apa dia? Konsep agama kita bermula dengan tazkiyah. Okey? Islam ni dia datang ni, dia mula dengan tazkiyah, proses dia. Kita nak isi satu benda yang suci, yang baik, dalam keadaan sebelum ni ada kekotoran, kena buat apa dulu? Cawan tu nak minum air ke minum terus je? Ada tercicak sikit je, sikit je, tak apalah, isi air minum. Kita pun tak sanggup nak buat. Sebab tu dia mula dengan proses tazkiyah. Tazkiyah ni proses dia lama. Nabi tazkiyah sahabat dia, umat, berapa lama? 13. Proses tazkiyah ni berlaku berapa lama? Dia sebenarnya bukan setiap masa, tapi fokus pada tazkiyah saja Nabi 13 tahun. Kat Mekah tu proses pembersihan je tu. Proses pembersihan je. Kemudian baru dah proses hukum pula, buat amalan perintah tu. Bila? Lepas Madinah ada hukum, okey, solat 5 waktu, Islam dah tak lama Nabi nak hijrah. Kemudian ada hukum puasa, haji, semua tu baru berlaku. Lepas 13 tahun. Sebab apa? Kenapa macam tu? Sebab amal ni tak guna kalau tanpa apa? Penuh dengan campur aduk kekotoran ni. Sia-sia. Kerana tadi kita belajar ayat tadi tu. Allazina dhalla sa'yuhum tu. Fil hayatid dunya. Baik. Sebab itu dalam ayat ni, kalimah tauhid kita ni, la ilaha, bermula dengan apa dulu? La tu apa ni apa? Maksudnya? La ilaha mana? Buang dulu, sucikan dulu dengan benda-benda lain tu. Buang dulu keyakinan yang lain-lain yang salah-salah. Buang, bersih. Dan lepas buang, masuk baru dan terus chop tetap. Jangan keluar lagi dah. Apa dia? Illa Allah. Tu. Proses penyucian ni berlaku sepanjang masa sebenarnya. Tapi dia kadang-kadang dia perlu berlaku secara apa? Solid dia bila terlalu banyak kurang tu. Sebab tu di Mekah tu fokus dia apa? Tauhid ni dulu, bersihkan. Sebab dia akan ganggu proses seterusnya. Selagi mana tak boleh buang, sebab tu kat sini proses kita sekarang ni sebenarnya belajar ni sedang proses apa sebenarnya? Sebenarnya tazkiyah sebenarnya ni. Tazkiyatun nufus sebenarnya. Bila tadabbur Quran, itulah yang utama. Tak guna kita buat sesuatu tu kan tanpa dalam keadaan ada banyak kekotoran lagi. Okey. Barulah menetapkan illallah. Itulah kita punya asas agama. Tapi orang ni dia malas nak belajar. Tahu-tahu nak buat je terus. Dia terbalik. Kan? Dia tak tahu lagi betul-betul lagi. Sebab tu nak dapat proses tazkiyah, dia proses apa? Pembelajaran yang mendalam. Kena belajar faham Quran. Inilah tazkiyah. Cara nak tazkiyah satu je. Apa cara tazkiyah? Tengok Nabi tazkiyah. Cuba buka surah 62. 62 ayat 2. Macam mana cara kita nak tazkiyah jiwa? Tips ni je tapi tak buat. Kita nampak tips lain yang banyak-banyak tu. Tips barat punya ke. Inilah tips nak tazkiyah jiwa. Tak ada jalan lain. Kalau ikut jalan lain, itu bukan jalan Nabi. Tengok Allah sebut dalam ayat ni. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dia, kasih sayang dia kepada hamba ni, Allah buat apa? Dia utuskan Rasul, penyelamat kepada manusia ni. Jadi Allah ba'atha fil ummi, Allah usulkan Rasul pada golongan yang ummi ni maksudnya yang muda adalah orang yang dia jahil. Ketika mana kita ni tak tahu perihal hakikat hidup sebenar, maka kita berada dalam kegelapan, zaman kegelapan, kejahilan. Walaupun akhlaknya baik. Biasa sebut ummi ni ditujukan pada orang Mekah. Orang Mekah ni ada dua, satu yang akhlak baik dan satu yang akhlak buruk sedia ada. Abu Bakar akhlak dia memang baik dari awal lagi, dan dia tak pernah sembah berhala pun. Tapi dia juga ummi termasuk bila dia tak tahu hakikat sebenar ketuhanan berdasarkan wahyu, sebab wahyu dah putus. Ya. Jadi akhlak baik je. Tapi wahyu ni lah yang memacu kepada akhlak tu menjadi sempurna, diterima oleh Allah tu. Tu akidah tadi. Ada juga ummi juga, ada apa dia? Yang nampak macam ilmu tinggi. Siapa? Abu Jahal. Tadi Abu Bakar, ni Abu Jahal pula. Dan akhlaknya buruk pula. Tapi dia dianggap orang yang hakam. Sebab tu nama Abu Jahal asal dia Abul Hakam. Nama betul dia apa? Abu Jahal. Siapa tahu nama Abu Jahal betul? Cepat. Yang dia kecil ni. Maisa. Dah belajar tak? Abu Jahal. Nama betul Abu Jahal siapa? Ingat tak? Amru bin Hisham kan? Nabi doa dua kan? Berilah cahaya Islam ni, buka dada ni antara dua Umar ni. Siapa? Satu Amru, satu Umar Al-Khattab. Allah lebih sayang Umar Al-Khattab. Dia yang jadi penguat Islam ni. Dia Amru. Ejaan sama. Tapi jangan sebutan satu nama Umar. Dia Amru ni dia ejaan sama . Satu macam ni. Satu ada waw. Bila ada waw ni, dia sebut cara baca dia macam ni. Bila tak ada waw, dia sebut cara baca dia macam ni. Okey? Gitulah. Dua Umar. Ain Mim Ra kan? Jadi Allah pilih Umar Al-Khattab menjadi penguat Islam ni pada zaman tu. Jadi ummi, semua tu ummi lah bangsa Arab ketika tu. Abu Jahal ni disebut Abu Hakam sebab apa? Dia dianggap bijak. Semua orang minta cadangan dia je. Apa-apa nak buat tu, dia lah. Sebab tu dia ni ketua yang hebat. Dia banyak pengikut ni. Dia kata lah semua buat. Ikut je sebab orang anggap dia ni hebat. Lalu kerana dia tolak Nabi, wahyu bagi tahu apa? Gelarkan dia dengan nama yang kontra. Apa dia? Terus nama Abu Jahal. Bapa kebodohan. Tadi bapa kebijaksanaan. Kerana dia tolak wahyu je, dia jadi bapa kebodohan. Jadi siapa yang tolak wahyu? Siapa yang tak nak belajar Quran ni? Sama lah. Kalian kena tahu tu. Macam tu. Dia ikut jejak langkah siapa? Bapa kebodohan tu. Siapa nak bijak sebenarnya apa? Inilah dia. Quran lah. Kitab yang apa dia? Yasin wal Quranil Hakim. Siapa nak bijak, belajarlah Quran. Bagi faham. Jadi Allah utuskan Nabi ni rahmat ni. Sebab jika berlaku ini, masyarakat ummi semua hancurlah. Tak selamatlah hidup. Maka Allah utuskan Rasul ni kepada mereka. Apa yang Nabi buat? Inilah tips dia. Jadi tips ni, dia tujuan ni nak tazkiyah. Tapi nak tazkiyah ada tips, teknik. Apa kena buat? Yaslu alaihim ayati. Ni yang kita kena buat. Tilawah ayat-ayat Allah ni kepada manusia. Kepada diri sendiri dan anak-anak dan semua. Tilawah. Tilawah ni maksudnya ada dua proses. Satu, tadabbur dan tafakkur ni. Inilah proses dia. Ni. Tadabbur Quran bagi faham bahasa dia, makna dia, dan proses dia apa? Cuba tengok keadaan kita, realiti kita. Sama tak Quran cakap? Sama. Sebab tu Quran banyak gambarkan dunia ni macam siapa? Macam pokok yang tumbuh, kan? Kehidupan ni macam tu. Hujan turun, lebat pokok tu, lepas tu mati macam tu saja. Kan? Itulah kita nanti akan layu, akan hilang, tak ada nilai dah. Itu semua Quran ni sebenarnya dia realistik. Quran sangat realistik. Lebih real daripada sains. Yang orang nak agungkan sains je lah, kan? Tapi sains tak boleh nak pergi realistik tanpa apa? Akhirnya dia kena pergi juga go through Quran. Betul tak? Banyak profesor sains embryo kan?
Contohnya, kita boleh tanya Dr. Syarah juga. Kan? Sains ni, Quran dia realistik kan? Kalau ikut kan? Sangat realistik, dan dia sains kadang-kadang kan, akhirnya dia akan pergi ke mana? Quran punya konteks juga. Dia kalah dengan Quran. Apa yang Quran sebut memang betul lah. Labah-labah Quran sebut ankabut yang buat sarang. Sebab hanya labah betina je buat sarang. Betul, sains baru tahu. Sains yang macam ni, tafakur ni, dia ni dengan belajar Quran, dengan belajar bahasa. Ini dengan apa? Ni dalam bentuk kajian. Kajian. Betul, Islam tak menolak kajian. Doktor kena kaji. Macam mana? Berapa bulan? Ya. Dan Islam memang itulah Islam. Itu bukan barat punya kajian ni, memang Islam, memang agama kajian juga. Dalam bentuk kauniyah ni, dia kena kaji. Dia berfakta. Kita berpijak dengan realiti. Dia bukannya macam keawang-awangan. Sebab tu siapa yang belajar Quran, dia paling bijak sekali sebenarnya. Baik. Jadi, apa nak kena buat? Tilawah. Inilah proses tilawah lah ni. Kita buat ni. Kita kena bekerja sama-sama. Sebab tu orang Islam sepatutnya dia, orang yang bijak ni buat apa? Dia tak akan bezakan bidang-bidang tu je. Ya, dia ada satu bidang, tapi bidang yang dia terah ni. Sebab apa? Dia akan jadi hebat dengan dia gabung semua ni. Lebih hebat daripada, lebih luar biasa lagi. Kan? Baik. Barulah dapat apa? Yuzakihim. Inilah tazkiyah tadi tu. Inilah kita nak. Sebab tu proses ni kita tak boleh tinggal. Walau sesibuk mana pun kita dengan kerjaya kita ke, inilah proses wajib kita ambil tahu. Dan ni kita kena cakap pada semua saudara kita, anak cucu kita lah. Walaupun boring cakap pun, ulanglah banyak kali. Ya, betul. Kena cakap je. Ulang je cakap. Kadang-kadang, dia tak nak ikut, tak apalah, sabar. Mana tahu satu masa dia ikut juga. Cakap je lah. Mungkin muda tak ikut, nanti dia dah tua kan. Dia ikut juga. Ya, dia akan mengalah dengan apa? Kederat dia sendiri, kekalahan dia sendiri. Itulah mukjizat. Mukjizat Quran satu masa akan kalahkan juga. Bagi orang yang sempat di dunia sedar, alhamdulillah. Tapi dia dah kalah masa dalam kubur, itu tak guna dah. Jadi, barulah apa, bila ada proses tazkiyah, barulah Allah cerita pasal ilmu. Apa dia? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru masuk ilmu betul-betul. Sebab itulah kata sahabat ni iman, ni proses iman. Proses nak masukkan keyakinan iman dengan proses ni. Sebab tu kata sahabat ni, nahnu ta'allamul iman qabla an ta'allamal ilm. Kami dulu masa dengan Nabi, kami belajar iman. Iman ni macam mana cara dia? Faham Quran ni macam tu, dari sudut ni, tadabbur tu. Tilawah Quran tu. Iman masuk. Barulah ilmu dimasukkan. Ilmu ni kemahiran pula lah tentang ni. Macam mana kita nak dakwah kat orang dan seterusnya. Okey. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum dapat tilawah Quran ni, hati mereka ni kotor, mereka sangat sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi itulah orang yang telah sia-sia amalan dia tadi tanpa ilmu. Dalam surah tadi, surah 18, saya lupa nak masuk balik tu. Ayat 104 tadi. Inilah orang yang apa Allah kata, yang rugi sia-sia amalan dia ni. Kafaru bi ayati rabbi. Mereka ingkar, menolak ayat-ayat, tak nak pedulikan ayat-ayat Tuhan mereka. Wa liqa'ih, dan mereka tidak yakin dengan pertemuan dengan Allah ni. Maka inilah sebab punca kepada apa? Habita a'maluhum. Tolak Quran je, amalan sia-sia. Betul tak? Siapa yang tak pedulikan Quran, di akhirat dia akan dapat beban dosa besar. Ada tak ayat tu? Kita nampak macam tak nampak kan? Sebab dosa ni tak nampak. Kita nampak akibat bila kita tinggal satu benda dunia ni. Kan? Kita rasa macam beban besar. Sebab tu orang bimbang apa dia? Kalau tak lulus apa? Peperiksaan apa-apa ke kan? Dia rasa gelaknya masa depan. Dia rasa macam beban besar bakal menimpa dia kalau tak ada benda ni. Dia lupa kalau dia tinggalkan ni, lagi besar beban akhirat. Dia lupa yang tu. Jadi sekarang ni, fahabitu a'malum. Allah suruh kita, Quran suruh kita takut yang ni, lebih takut daripada dunia. Sebab tu bila kita lepaskan Quran, kita akan takut benda tu cukup-cukup. Bila kita banyak Quran, kita akan sedar balik, buat apa nak takut? Ini lebih patut aku takut. Quran je boleh ajak kita itu. Tapi bila kita jauh, kita akan rasa takut banyak benda. Cara Allah takutkan yukhawfifu ibadi dengan cerita Quran.
Manusia tak akan tahu nak capai rasa takut akhirat dia kalau dia tinggal Quran. Tak akan dapat. Ya. Dia mesti menghayati Quran tu. Itu usaha kita kena buat. Dan dia akan, kalau dia tinggal dia akan rasa takut dengan benda-benda ni. Sebab tu akhirnya dia kena disibukkan benda-benda ni lah. Sampai akhirnya sepatutnya dia tahu, dia tak tahu dah. Jadi kita, ini ujian kita sebenarnya akhir zaman ni. Ujian kita semua. Satu masa kita rasa berani sebab kita yakin takut akhirat. Tapi satu masa kita akan lose benda tu. Jadi kena istiqamah. Jadi apa punca amalan sia-sia? Sebab meninggalkan ni. Bila dia tinggalkan ayat Allah yang cerita pasal akhirat, ini membuktikan dia tak yakin dengan pertemuan dengan Allah. Sebab tu Allah sebut, wah ni selepas tu liqa'i, dan pertemuan Allah. Kalau betul dia yakin dengan pertemuan Allah, dia mesti ambil peduli dengan ayat-ayat Allah ni. Kalau betul dia yakin dengan liqa'i Rabbih ni, kalau tanya orang kan, yakin tak nanti temu Allah? Oh yakin. Tapi tak peduli ni Quran, betul tak dia yakin? Tak. Sebab tu ayat ni tak mula terus dengan liqa', tapi mula dengan sebab dia. Pertama sekali bukti yakin sebab apa? Tengok perbuatan dia. Dia tak peduli pun cerita akhirat ni. Maknanya dia tak yakin pertemuan dengan Allah tu. Dalam surah 20 ayat yang ke 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Demi sesungguhnya kami telah berikan kepada dari sisi kami sendiri peringatan ini. Maknanya istimewanya Allah ni. Allah beri datang daripada dia sendiri. Zat yang paling agung. Tak ada campur tangan yang lain-lain pun. Jadi, oleh kerana istimewanya dia ni dan pentingnya benda ni, Allah kata, jadi man a'rada anhu, maka siapa yang a'rad apa? Ni penting ni, kena faham ni. A'rad ni maksudnya ingkar, bantah. Bantah macam mana? Faham Kita macam contoh macam ni, a'rad ni. Kita bagi tahu dia, oh ni barang bagus. Lepas tu dia tak nak komen apa, dia tak apa. Itu a'rad. Macam tu je, tinggal macam tu je. Itu a'rad. Kalau dia kau tipu, dia ada lawan balik tu bukan a'rad. Jadi a'rad ni lebih dekat dengan kita. Bahaya tak? A'rad dia macam tu. Sorry, terima kasih. Belah je. Tanpa cakap ni. Lagi bahaya. Itu maksud a'rad. Kena faham betul-betul. Kerana ayat Quran kita dah tahu, saya kena sampaikan. Itulah maksud a'rad tu dalam Quran. Mu'ridun bukan kita kadang-kadang membangkang kan. Dia bukan macam tu. Bangkang ni macam kita keluar bantahan. Tak. Dia pusing je. Ini barang mahal. Sorry. Belah je macam tu. Itulah a'rad. Faham? Sedih tak orang yang promote tu? Oh, sakit hati tak? Lagi sakit hati, senyap macam tu je. Faham Itulah a'rad. Kalau tak, kalau yang lain disebut tawalla. Wa iza tawalla sa'a fila. Dia ada buat kerja lawan balik pula. Ini lawan secara senyap. Lagi sakit hati. Ramai tak macam tu? Jadi man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati siapa yang tolak barang mahal ni, dia sedang menanggung ke akhirat apa dia? Wizra, beban dosa yang berat. Wal iyazubillah. Kita takut. Quran sebut dah tapi orang tak tahu kan. Dan baca pun mungkin tengok macam tu saja. Bila kita faham maksud sebenar dalam tafsir ke apa, maknanya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kita kena macam mana nak sampaikan barang yang mahal yang tersimpan ni, tersembunyi di rak-rak tu kepada masyarakat macam mana? Kan dia tersimpan ni di rak-rak saja kan. Kalau ada pun orang pun tak nampak benda, tak tahu. Macam mana kita nak bagi semua ni jelas semua ni?
Seorang-seorang boleh buat? Tak boleh. Buat. Kena buat kan. Semua kita kena usaha juga. Secara langsung atau tak langsung. Benda tu. Kita kena mantapkan ilmu kita. Kena belajar. Dan kita jangan tinggal. Istiqomah belajar. Dan untuk supaya kita boleh sampaikan. Inilah ayat dia. Yang saya cakap tadi tu. Dosa besar. Tinggalkan Quran ni. Okey. Baik. Jadi. Ilmu yang bermanfaat yang pertama itulah kita kena belajar Quran. Ilmu yang hak ni. Iaitu tujuan belajar Quran adalah. Inilah cara nak kenal Allah yang paling mantap. Macam mana kita nak kenal kekasih kita tu, kan? Daripada surat orang lain, boleh? Mungkin fitnah. Mesti daripada surat kekasih tu sendiri dia tulis kan? Oh, saya sayang awak ke apa ke, kita pun baca. Oh, ni dia tulis, kita tahu. Oh, memang dia cakap mesti meresap jiwa kita rasa kan? Sebab dia yang tulis sendiri ni. Tiba-tiba orang lain tulis, kita percaya. Sedangkan bukan daripada Tuhan punya badan. Tu orang bijak ke tak bijak? Begitu juga kita nak kenal Tuhan ni. Ni kalam siapa? Kalam Allah. Tapi kita tak nak tahu dia dengan melalui cara dia sendiri nak kita tahu. Kita pergi ambil hal lain. Sampai tak? Tak sampai. Kena jelas tu. Itulah ilmu yang hak kita kena tahu. Datangnya pasti dari siapa? Pertama, datang dari Allah. Yang ni. Banyak ayat ni. Tak masuklah kot, saya dah kupas dah. Cukup lah kan. Boleh baca nanti ni ayat-ayat lain ni sebagai sokongan lah. Dan yang kedua, dia mesti diajar oleh siapa? Rasulullah, Rasul utusan Allah. Bukan daripada orang lain. Sebab apa? Dan inilah ilmu Nabi tinggalkan. Dalam hadis ni disebut apa? Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan ulama, orang yang berilmu itulah adalah pewaris Nabi. Jadi nak ukur ukuran orang yang betul-betul dia ni ulama adalah apa? Dia jaga dia punya penyampaian dia tentang Allah dan Rasul dari Allah dan Rasul sendiri. Bukan dia reka-reka. Itulah sebab apa? Nama dia waris. Bila waris ni dia tak ambil hal lain lah. Dia ambil apa yang dia wariskan saja. Dia jujur dengan warisan yang ada pada dia. Itulah waris. Tapi kalau khianat tu waris tak? Dia ambil hak lain-lain tu. Tu bukan waris, tu pengkhianat. Itulah nama dia ulama yang sebenar. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama ni dia wariskan apa yang datang dari Nabi. Jadi dia kena tahu tak? Ini tinggalan Nabi, ini bukan. Ini tinggalan Nabi, ini bukan. Mestilah kena tahu. Tiba-tiba yang ni palsu. Dia tak tahu. Okey, dia ambil je lah. Ini bukan tinggalan Nabi tapi yang palsu. Macam mana? Akhirnya rosaklah masyarakat. Betul tak? Jadi syarat pertama tu lah dia. Ilmu yang hak ini maksud dia dua ni datang dari Allah dan diajar oleh Rasulullah dengan yang sunnah yang sahih. Sebab tu wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Jadi Nabi ni dia tak mewariskan dua benda yang manusia duk cari kejar ni. Apa dia? Dinar dan dirham. Sebab apa? Ini bukanlah tinggalan yang boleh yang layak untuk para rasul ni sampaikan. Mereka warasul ilma, mereka meninggalkan mewariskan ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi inilah yang kita kena tolak, tuntut sungguh-sungguh. Ini waris kita ni. Harta kita yang bernilai yang kita dah ditinggalkan, kita sekarang ni rebut. Sebab apa? Ini hak kita. Hak-hak muslim ni lah dia ilmu Nabi. Tapi kita duk tinggal tak rebut. Kita duk rebut hak siapa? Hak-hak dunia ni yang akan tinggal nanti pun. Itu masalah kita juga. Jadi faman akhaza bihazin wafir. Siapa yang merebutnya maka dia telah mendapatkan satu tinggalan yang sangat-sangat berharga, bernilai besar. Ini jaminan Nabi SAW. Jadi hari ini manusia dia tak rebut dua benda ni, datang dari Allah dan ajar oleh Rasulullah, tapi dia rebut yang lain. Inilah tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana daripada Abi Umayyah Al-Jumahi ni, hadis ni kita baca nampak inna min asyratis saah. Tak apa, saya nak suruh budak-budak ni baca. Rumaisa baca. Terjemahkan siap. Boleh? Dah hafal kan hadis ni? Cepat. Lepas ni Syaimak pula. Syaimak dia boleh ingat tak? Okeylah. Kalau seorang-seorang ni macam malu pula kan. Dua orang baca. Balqis baca, Balqis. Balqis dengan Sofia, cepat, kuat-kuat. Tak dengar lah.
Macam mana ni ustaz tak dengar? Kuat-kuat. Dia macam ustaz kat depan ni. Ha. Oh. Ha. Tutup. Hafal Apa terjemah? Ha. Riwayat daripada mana? Ha. Oh, masya-Allah. At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Kabir. Ha, ni si riwayat tu. Kita tak apalah, kita hafal matan je kita dapat apa ni, alhamdulillah. Inna min asyratis saah. Ini syarat, isyarat hari kiamat dah dekat. Tanda isyarat saah ni dekat, kiamat dekat apa dia? Yaltamisul ilm. Ini salah ija ni. Yultamasa. Betul. Yultamasa. Iltamas ni apa? Kutip. Iltamasa ni kutip. Mengutip ilmu indal asagir, daripada apa? Orang-orang yang asar, yang kecil. Siapa orang yang kecil ni? Iaitu kata antara imam ni, Imam Barat kata ni bawah ni kata-kata yang banyak ni. Ahlul bidah antaranya, ataupun orang yang mengatakan pendapat-pendapat daripada manusia, sedangkan ada yang jelas daripada Rasul ni, berpada dengan pendapat orang. Faham Macam saya kata, buat amalan sekian-sekian ni, ustaz kata, terus percaya. Dia tak selidik. Nabi ada cakap tak ni? Sumber mana ni? Saya tak layak untuk mengatakan tentang benda yang gaib, yang kita nak bawa nanti bertemu Allah. Saya layak tak? Tak layak. Sebab tu, hak ilmu semua kena tanya saya. Sumber dari mana ni ustaz? Nabi ada ajar cakap tak? Itu orang yang bijaksana. Faham Sebab apa? Sebab ni adalah orang yang kecil. Dia berpada je. Saya orang kecil. Macam mana kita jadi besar? Jadi mulia? Bila kita bawa sumber betul daripada Allah dan Rasul, baru mulia, baru bukan asawir. Asawir ni orang yang dia cerita dia je, cakap je. Dia semua panggil penglipu lara. Tu semua tu. Cakap macam tu. Tak nak bawa kat mana? Sama ada dia sengaja tak nak bawa, ataupun dia sendiri tak tahu benda ni, tapi dia nak cakap juga. Itulah dia, asawir. Jadi, orang yang bijaksana apa? Dia timbang benda ni cukup-cukup. Sebab dia bimbang apa yang bakal dibawa nanti, bermanfaat atau tak ilmu tersebut. Ini pertama, ini syarat dia. Sebab itulah, apa ilmu yang hak ni tadi? Pertama adalah datang mesti dari Allah, mesti belajar Quran ni. Dan diajar oleh Rasulullah. Inilah dua ilmu wajib yang kita tahu. Barulah pertama, syarat manfaat yang pertama. Ini baru syarat pertama. Syarat yang, dan kedua apa dia? Kata Ibn Sirin. Ni kata Ibn Sirin pula. Kita baca, inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sorry. Ni kata Ibn Sirin ni. Ibn Sirin ni siapa? Tokoh besar ni, hadis ni. Jadi sesungguhnya ilmu ini agama. Tu. Bahayalah maknanya. Ilmu ni dia membentuk cara fikir. Sebenarnya kita jangan asingkan. Sebab tu kita nak tengok ilmu, pastikan ilmu ni ikut syariat semua. Sebab apa? Dia adalah satu cara hidup manusia tu. Dengan ilmu yang dia belajar menjadi agama dia. Jangan main-main. Saya saja nak tahu ke? Tak. Jadi kata Ibn Sirin, ilmu ni agama sebenarnya. Dan maka apa kita kena buat? Kita kena sensitif. Sensitif sangat dan selektif. Sensitif dan selektif. Kan? Dulu kat sekolah ilmu dunia pandai kita kan, selektif tu. Ni akhirat lagi kena. Sebab apa? Kan kita dulu kat sekolah kan macam kita dulu, saya nak ambil kos ni, lepas tu dia boleh tukar, boleh masa kan. Dunia tak ada masalah. Akhirat nanti dah sampai nak ditukar, tak boleh nak balik dah. Silap-silap lah. Habis macam tu je. Dunia tak apa. Saya ingat kos arkitek ni senang, saya tukar lah. Saya nak ambil apa? Kan? Dia boleh yang mana dia bawa je. Saya akhirnya ambil sains sukan je lah. Kan? Macam tu je. Itu dunia. Dia boleh patah balik suka diri dia kan. Akhirat boleh tak kalau salah? Tak boleh dah. Nak hidup minta tak boleh dah.
Maknanya kita sangat-sangat kena cakna benda ni, kena belajar. Jadi apa kita nak belajar mula? Ilmu datang daripada Allah, iaitu Quran, sebagaimana kita dah bincang tadi. Itu yang ke ciri-ciri ilmu itu al-haq, ilmu yang benar. Jadi dia mesti datang daripada sumber yang betul, dan dia mesti difahami dengan cara yang betul tadi, kaedah tadi, dengan tadabbur, dan dengan bahasa dia, cara yang betul. Antaranya apa? Dengan bahasa dia sendiri. Buka surah 12 ayat yang ke-2. 12 ayat 2. Kita dah tahu tadi, ilmu betul datang daripada Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan dua-duanya bahasanya bahasa apa? Arab, kan? Jadi kaedah yang betul adalah dengan bahasa itu sendiri. Jadi Allah sebut dalam ayat ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Quran yang apa? Berbahasa Arab. Ini ataf bayan. Jadi kita tak boleh kata yang sifatnya bahasa Arab, tapi Quran yang kita kata memang dia punya intipati dia dengan bahasa bacaan yang menggunakan Arab itu, bahasa Arab. Dan Arab ni maksudnya dia sangat konkret antara makna dia. Sangat structured, sangat tersusun. Dia tak ada macam lompong-lompong. Bahasa Arab ni dia sangat tersusun. Lengkap lah. La'allakum ta'qilun. Apa tujuan besar dia? Supaya kita dapat membentuk cara fikir tepat dengan apa yang Allah nak. Tu ta'qilun. Gunakan akal. Ramai orang kata, saya gunakan akal lah. Tu jadi etis apa semua kan. Akal juga gunanya, dia katanya. Tak, ini akal ikut neraca yang Allah nak. Ramai dakwa guna akal. Allah guna akal macam mana? Kita nak akal kita ni terhad. Tanpa aturan wahyu, akal kita akan melelong-lelong. Sebab tu dia kena ada landasan. Jadi Quran ni sebagai landasan dia, supaya akal kita ni proses dia sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan kita. Ini jalan dia apa? Dengan bahasa Quran tu. Dalam ayat lain lagi, macam mana maksud Quran ni juga. Cuba tengok surah 41 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ulang sekali lah. Saya nak Umar baca. Boleh mah? Macam sedap mah, lama saya tak dengar Umar baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sambung. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أكثرهم فهم لا يسمعون. Jadi kitabun ini adalah sebuah kitab. Jom kita telah buat ini. Kitabun. Bila jumpa macam ni, dia apa dia? Maknanya ingat lagi tak? Puan Husna? Kitabun. Ni domah, ni ada tanwin ni. Kalau depan ni dia agak-agak apa? Okey, jadi ni nama dia khabar.
khabar li mubtada' mahzuf. Iaitu predikat ni predikat bukan subjek tau. Ni predikat kepada subjek yang dihilangkan. Okey? Ada subjek tapi subjek tu disorok, dibuang. Kita boleh tentukan subjek tu sebagai haza atau zalika sini. Macam dalam surah Baqarah kan, zalika kitabun. Boleh. Sebab tu terjemahan dia kata apa? Ini ayat-ayat. Ini adalah sebuah kitab. Bila sebut kitab ni maksudnya apa dia? Kita nampak biasa je kitab. Okey, kitab. Yes, tahu. Apa faedah kita nak dapat tu? Cikgu dah. Boleh fikir tak? Okey, pertama kita kena tahu makna katab. Kitab ni katban, kitabatan ni ataupun kitab, dia menunjuk pada benda yang abstrak tapi dihimpunkan. Dia bukan benda zahir macam ni, kita kumpul ni namanya jamak kan, kumpulkan kan. Contohnya ni, ni saya kumpulkan dalam satu bekas ni. Tapi mengumpulkan benda macam tulisan, kita tak panggil macam tu, kita panggil kitab. Sebab itu kita sembah himpunan tulisan. Apa faedah mengumpul sesuatu? Apa faedah? Sesuatu yang milik kita, dia berselerak dengan dia terhimpun. Apa faedah dapat? Kita ada baju yang berselerak dengan satu lagi baju yang elok susun. Ni baju seluar kita. Mana yang mudah? Mana yang menyebabkan hidup kita ni senang? Susun lah. Itu kitab tu. Jadi ni rahmat Allah yang besar kat kita. Kitab yang himpun ni jadi mudah untuk kita capai benda tu. Benda yang sebab zaman hari ni memang zaman semuanya himpun. Sebab itu manusia tahu, sebab benda ni adalah bila satu itu dalam satu tempat saja dan boleh diakses dengan mudah, maka itu memudahkan masalah dunia. Tapi kita lupa, Allah dah lama dah cakap masalah akhirat kita. Dan mudah juga. Apa dia? Quran lah. Manusia boleh fikir dunia punya. Kan, semua nak smart. TV nak smart. Ni, plug tu pun ada smart plug. Semua kat situ dia control. Mudah aja. Hari ni kita nak selamat akhirat, kat sini je, mudah aja. Tapi kita tak hargai, tak syukur benda ni. Kita duk cari dunia punya nak mudah. Ni akhirat dah lama Allah kata, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim mudah. Kita tak nak ambil sedangkan benda sangat-sangat dimudahkan kat kita. Tak macam umat dulu kena keluar unta kat batu. Kan? Lagi apa lagi sampai tengok laut terbelah. Tak payah, kita tengok Quran ni, beriman dengannya, kita dah dapat jadi umat terbaik dah. Tapi kita rugikan kemudahan yang Allah berikan. Kita hargai kemudahan orang kafir bagi. Yang Allah bagi kita biar gitu je. Alangkah teruknya kita ni. Quran ni. Ini maksud kitab tu, kita kena faham tu. Jadi kitab pun apa dia? Satu lagi, fussilat ayatu. Fussilat maknanya perincian. Fasal ni maksudnya juga perjelaskan satu persatu. Okey? Diperincikan satu persatu ayat-ayat dalam kitab ni, Quran ni. Yang dengan apa, macam mana nak perincian tu kita perolehi? Boleh tak dengan bahasa lain? Tak boleh, sebab ayat ni kata macam mana nak dapat perincian makna yang hebat tu? Bahasa Arab tu. Quran ni rahsia dia, sebab tu kalau kita baca gitu, kita tak dapat apa-apa, kita tak rasa kan. Bila kita belajar macam ni, tengok tadabbur, rupanya makna dia macam ni, makna dia macam ni. Tu, fussilat ayat tu. Hebatnya bahasa ni. Sebab itulah inilah satu-satu bahasa yang Allah pilih yang boleh memegang hikmah Quran seluruhnya. Kalau bahasa lain tak sampai. Maka kita kena akur dengan ketetapan Allah sebagai orang Islam, Muslim kan. Allah dah tetapkan ni, ikutlah. Jangan pula kenapalah tak turunkan bahasa lain. Kami ni orang Melayu. Dia tak cakap macam tu sebenarnya dalam Quran. Ada, cuba tengok ayat 44. Surah Fussilat juga. Surah apa? 44. Surah 41 ayat 44. Ni. Jadi komen-komen macam tu kan, itu sebenarnya adalah tanda keras hati tu. Jadi Allah kata dalam ayat ni, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Kalaulah Quran ni dalam bahasa ajam, bahasa selain Arab, laqalu laula fussilat ayatu, mesti mereka akan kata kenapa ayat ni tak diperincikan, sebab bahasa lain tak mampu untuk bawa makna Quran yang tinggi ni. Jawami'ul kalim. Quran ni hebat bahasa dia. Sebab tu rugi kita tinggal bahasa ni.
Quran ni, belajar Quran. Tak nak belajar ni bakal-bakal hebat nanti ni semua yang belajar terjemahan nanti. Ya betul, insya-Allah. Jaminan daripada Allah sendiri ni, kita akan dapat perincian Quran ni bila belajar terjemahan tu. Jadi kalau Allah bagi bahasa lain, macam inilah masalah dia akan berlaku. Apa dia? Laula fusilat ayatu. Kenapa ayat ni kami tak faham, tak jelas? Bahasa Arab saja boleh bawa makna yang terkandung tu, yang hebat ni. Alangkah rugi kita tinggal. Jadi ajamiyan yun wa arabi, patutkah bahasa Arab, bahasa lain, sedangkan yang diturunkan Quran ni, dia ni adalah orang yang mahir bahasa Arab yang hebat ni. Jadi ini semua hanya alasan-alasan sahaja sebenarnya yang dibuat. Alasan yang dibuat. Jadi Allah suruh apa? Tak payah pedulikanlah demikian pemikiran tersebut. Kul huwa lillazina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Rasulullah kepada manusia ni, Quran ini dia adalah hak milik hanya untuk siapa? Orang-orang yang mahu beriman dan menjadi petunjuk dan penawar bagi hati mereka. Dan sedangkan wallazina la yu'minu fi adhanihim wakrun, sedangkan orang yang menolaknya, tak mahu beriman dengannya dengan mengambil ketetapan yang Allah telah tetapkan dengan bahasa dia tadi ni, sebenarnya kat telinga mereka dah ada sumbatan. Wa huwa alaihim amadan, mereka ni buta, seolah orang yang buta. Ulaika yunadauna min makanin ba'id, mereka ni seolah diseru daripada tempat yang jauh. Jadi Allah gambarkan orang yang tak berusaha memahami ayat-ayat Allah ni dengan bahasa yang hebat ni macam apa? Pekak dan buta. Rugi. Sebab tu kita renungi ayat ni, sebab tu balik pada ayat 3. Jadi cara nak faham ayat ni, ayat 3, buka ayat ni. Balik pada ayat 3 balik. Akhirnya kita tutup balik ayat 3 tu. Sebab tu Allah kata orang yang beriman dan Quran yang akan jadi hidayah dan syifa dia hanyalah orang yang mahu belajar. Sebab tu di sini dia kata apa? Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hanya untuk kaum. Kalau kita terjemah macam ni kita tak faham ni. Apa dia? Orang-orang yang liqaumin ya'lamun ni, untuk kaum sesiapa saja yang mereka mahu belajar, mahu ambil tahu, mahu sungguh-sungguh belajar. Dan kesan belajar ni mesti hadir kesan ni. Apa kesan dia? Kita mesti dapat dua benda ni. Basyiran wa naziran. Targhib dengan tarhib. Rasa harap yang tinggi nak dapat reward yang Allah nak janjikan, dan rasa bimbang tak nak ancaman yang Allah sebutkan. Lebih bimbang daripada harapan janji-janji manusia kat dunia. Kan? Kita yakin ni, janji-janji ni nanti kamu dapat sekian-sekian, kamu boleh naik pangkat itu ini kan. Oh, yakin ni. Allah kata ni, janji ni, syurga ada pangkat-pangkat lagi. Dia yakin yang tu. Dan dia lebih takut apa? Ancaman Allah ni daripada ancaman manusia kat dunia ni. Quran nak lahirkan orang yang takut akhirat. Jadi kita ini bila kita jauh Quran, kita akan bimbang banyak dunia. Dunia ni memang sifat dia menakut-nakutkan. Bila kita jauhnya kita pun bila lama tak belajar, kita rasa bimbang macam-macam ni. Dia akan ganggu kebimbangan kita kat sini. Allah nak tarik balik kita, kamu patut bimbang kat sini. Tapi bila kita tinggal Quran, kita dah rasa tak ada apa-apa dah. Itu akibat tinggal. Dia tak ada lagi rasa basyiran wa naziran kat sini. Inilah asas Quran. Dia mesti ada dua perasaan bila baca. Basyir, rasa gembira ni, janji ni, tak rugi aku buat ni. Orang lain tak nak buat, tak apa, orang lain tak nampak aku buat. Dia rasa tak rugi ni. Sebab apa? Allah kata basyir untuk kamu. Itu sepatutnya. Orang lain tak nak buat kerja ni, kita nak buat. Nah, basyir untuk kita. Itu sepatutnya dia rasa. Tapi bila tinggal, dia nampak janji-janji manis yang lain. Wa nadhiran. Jadi fa'arad. Kebanyakan manusia tak rasa kemanisan ni. Kebanyakan manusia tak rasa kemanisan ni. Betul tak? Kemanisan janji manis Allah ni, dan juga rasa takut ni. Sebab tu mereka buat apa? Dalam keadaan yang mereka tak boleh nafikan janji ni betul. Ya, mereka buat apa? Nampak a'rad tadi apa? Ni ada yang baru sampai. Apa makna a'rad tadi? Kita offer barang kat dia. Sebab orang salah faham makna a'rad ni. Palingan ni dia ada tahap-tahap. Kalau sebut a'rad dalam Quran maknanya macam ni.
kita offer barang kat orang tu tengok belah macam tu je, tak cakap apa-apa, sakit hati tak? Itulah arad. Kalau dia cakap balik tu lain sikit, tu tawal lah tu. Bila sebut arad, berpaling senyap tanpa komen, tanpa apa, lagi sakit. Penat tadi. Kena faham tu. Jadi, ramai manusia sikap dia macam ni. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tak boleh nafikan kebenaran tu dalam hati dia. Tapi dia tak nak, tapi dia tak berani nak cakap. Dia belah macam tu je. Ramai tak? Ini tu kita nak tahu. Di fa'arada aksaruhum fahum la ramai mereka sikap dia macam ni. Dan mereka tak mau dengar, tak mau nak dengar nasihat ni. Jadi inilah bahananya kita bila kita tinggalkan ni. Sebab itulah inilah ilmu yang manfaat. Nak ilmu manfaat, pastikan ilmu yang benar, yang kita sendiri hati kita apa? Kita usaha nak fahami dia. Dan dia tak boleh campur aduk dengan yang benar dan palsu, tak boleh. Dan dia mesti jelas memisahkan di antara hak dan batil. Jadi inilah ilmu bermanfaat yang pertama yang kita kena tahu. Apakah ciri ilmu yang manfaat? Pertama sekali, ni baru belajar yang pertama lah. Apa ciri pertama? Ilmu yang hak, yang benar. Apa ilmu hak? Ada 5 yang saya bagi ni. Dia datang dari sumber daripada Allah. Kedua, diajar oleh Rasulullah cara praktik dia. Dan mesti difahami dengan cara yang benar, dan dia tak campur aduk di antara benar dan palsu, dan dia mesti sifat dia apa? Memisahkan antara hak dan batil. Dia ada berlaku jelas. Ni dia macam tak ada apa-apa. Respon, tak ada efek. Itu tak sampai. Dia efek dia mesti berlaku kesan pada orang tu. Perubahan dia. Jadi bila Nabi dakwah sungguh-sungguh, berlaku tak kesan pertemuan tu dekat tanah Arab? Berlaku. Ada orang yang kesan dia jadi macam Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Ada orang pula yang kesan dia jadi macam mana? Abu Jahal, Al-Walid Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Itu semua. Itu maknanya tanda benda tu berlaku, bergerak dakwah tu. Sampai. Tapi kalau tak ada apa-apa, mendatar gitu, maknanya kita pun tak cakap apa-apa lah tu. Jadi inilah syarat pertama ilmu. Nak dapat ilmu amat penting sebagaimana mukadimah tadi. Jadi ada 7 perkara lah yang kita kena tahu. Pertama, carilah ilmu yang benar. Itulah yang akan jadi manfaat. Inilah wajib kita ambil tahu dalam hidup kita. Baik, insyaAllah nanti kita akan sambung topik kedua kita. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua iaitu niat. Yang benar ni, insyaAllah. Sampai sini dulu untuk pagi ini. Saya mohon maaf atas sebarang penyampaian kan, dalam tutur kata sajalah terlebih ke terkurang ke apa ke, terlebih suara kadang-kadang kuat sikit kan, saya kadang-kadang penekanan tu lebih sikit, tapi minta maaf sebarang itu. Mudah-mudahan semua dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.